Hai semua, kali ini kita akan belajar berkenaan dengan tajuk yang baru iaitu tenaga. Secara ringkasnya, cikgu boleh nyatakan dekat sini, tenaga adalah keupayaan untuk melakukan kerja. Jadi kita akan belajar dengan lebih lanjut lagi. Okey. Baik, secara definisinya, maksud tenaga adalah keupayaan untuk melakukan kerja. Jadi apa sahaja perkara atau benda yang berupaya untuk melakukan kerja adalah dipanggil sebagai tenaga. Kita tengok di sini, awak tengok dan buka muka surat 124 dalam buku teks awak. Okey, tengok yang pertama, tenaga daripada matahari. Matahari adalah sumber tenaga yang paling utama. Tenaga matahari boleh digunakan untuk menjana elektrik melalui panel suria. Jadi tenaga matahari ni antara tenaga yang paling utama yang ada di dunia kita. Okey, seterusnya air. Air yang mengalir menggerakkan turbin di empangan untuk menjanakan elektrik. Okey, jadi kebanyakannya jana kuasa elektrik yang ada di Malaysia ini menggunakan air yang dijana di empangan hidroelektrik. Okey, seterusnya tenaga biogesin. Okey, bahan yang digunakan untuk biogesin adalah tumbuh-tumbuhan ataupun tinja haiwan. Biasanya di negara-negara yang dipanggil sebagai negara dunia ketiga lah. Maknanya negara yang miskin, yang mundur, yang susah untuk mendapatkan tenaga yang lain. Mereka akan menggunakan tinja haiwan dan juga kayu api dan sisa tanaman. Dia akan bakar. Lepas tu pembakaran tu akan menghasilkan elektrik. Dan seterusnya, geotermal merupakan sumber tenaga daripada bahan batuan panas di bawah permukaan bumi untuk menjanakan elektrik. Geotermal juga digunakan untuk menjanakan elektrik. Geotermal ni di bahagian bawah bumi, di dalam kerak bumi ni ada satu benda yang dinamakan sebagai mantle. Mantle ini menghasilkan haba yang sangat tinggi. Okey. Baik, seterusnya angin. Angin juga salah satu daripada sumber tenaga. Okey, angin yang bertiup menggerakkan kincir angin untuk menjanakan elektrik. Okey, kincir angin ini akan sentiasa berputar disebabkan oleh ada angin. Kebiasaannya negara-negara yang berangin menggunakan kincir angin ini untuk menghasilkan elektrik, seperti negara Taiwan, negara Belanda, dan banyak lagi negara yang gunakan angin ini. Seterusnya, yang ni stesen jana kuasa nuklear. Bahan nuklear seperti uranium digunakan untuk menjanakan elektrik di stesen jana kuasa nuklear. Jadi tenaga nuklear ni digunakan oleh banyak juga negara-negara lain untuk menghasilkan elektrik, seperti negara Jepun dan sebagainya lah. Okey, tapi Malaysia ni tak dapat digunakan tenaga nuklear sebab mungkin disebabkan oleh takut jadi benda-benda yang tak sepatutnya berlaku, seperti berlaku letupan ataupun kebocoran sisa nuklear. Ini membahayakan manusia dan juga alam sekitar. Seterusnya, yang bahan api fosil. Okey, bahan api fosil seperti petroleum, gas asli, arang batu digunakan untuk menjanakan elektrik. Arang batu ini akan dibakar untuk menghasilkan elektrik. Petroleum juga boleh digunakan untuk menghasilkan elektrik. Okey, jadi menggunakan bahan api fosil. Jadi disebabkan apa dipanggil bahan api fosil? Disebabkan oleh beberapa juta tahun dahulu, bila zaman dinosaur menghuni bumi ni. Okay, bila dinosaur sudah pupus, sisa-sisa daripada dinosaur itulah terjadinya arang batu dan juga petroleum, gas asli yang berada di dalam perut bumi. Seterusnya, ombak. Ombak menggerakkan turbin di dalam laut untuk menjanakan elektrik. Yang ni biasanya negara-negara yang di tepi pantai yang masih lagi kekurangan sumber lain untuk menghasilkan elektrik, mereka menggunakan ombak. Okey kelas, kita berbalik pula kepada bentuk tenaga. Yang pertama, tenaga suria, iaitu daripada sumbernya iaitu matahari. Jadi awak perlu membezakan antara yang ini adalah sumber tenaga dan yang ini adalah
bentuk tenaga. Itu yang membezakannya antara sumber, di mana asal dia, dan bentuk tenaga, apa tenaga yang dihasilkan olehnya. Kita tengok yang matahari. Matahari akan menghasilkan tenaga suria. Tenaga suria ni banyak sangat penggunaan dia. Antaranya tengok sini, tenaga di suria digunakan untuk mengeringkan pakaian. Yang ini untuk digunakan oleh panel suria untuk menghasilkan tenaga elektrik. Baik, kita sambung lagi. Ini adalah tenaga haba. Tenaga haba ini tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Sebagai contohnya yang ini. Okey, ini menghasilkan tenaga haba. Lighter ini menghasilkan tenaga haba. Sebagai contoh, lighter ini dipanaskan dan seterusnya api yang keluar daripada pemetik api ini akan menghasilkan kepanasan. Ya, sangat panas. Sama juga dengan mancis, juga adalah tenaga haba. Mancis mengeluarkan tenaga haba. Daripada mancis ini hasilkan api. Api akan mengeluarkan tenaga haba. Tenaga haba ini dapat digunakan untuk memasak, panaskan air, ataupun apabila awak berada di kawasan yang sejuk di dalam hutan, awak boleh nyalakan api dan awak akan dapat rasa bahang untuk mengurangkan rasa sejuk. Itu. Baik. Kita sambung lagi, iaitu tenaga cahaya. Tenaga cahaya ialah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Sebagai contoh, lampu. Lampu ini menghasilkan cahaya. Tengok sini. Ini adalah tenaga juga. Tenaga cahaya. Tenaga cahaya yang dikeluarkan oleh lampu. Mana-mana lampu pun ada tenaga cahaya. Sebagai contoh ni, lampu ini pun mengeluarkan tenaga cahaya. Jadi cahaya adalah sebagai satu bentuk tenaga juga. Baik, tersambung pula, tenaga bunyi dihasilkan oleh objek yang bergetar. Okay. Mana-mana saja objek yang bergetar akan menghasilkan bunyi, seperti gitar ni. Ini pun menghasilkan tenaga bunyi. Okey. Mainan ini, kat mana getarannya? Kita dah belajar bagaimana bunyi terhasil. Okey, getarannya berada di kawasan ini. Bila ada berlaku getaran, akan menghasilkan tenaga bunyi. Seterusnya, tenaga elektrik ialah dari tenaga yang mengalir dan lintah lengkap. Wayar charger ini menghasilkan tenaga yang mengalirkan tenaga elektrik. Kat sini. Di dalam ni ada tenaga elektrik. Wayar ni daripada palam ini dan seterusnya masuk ke dalam wayar ini dan akan dapat mengalirkan arus elektrik ke dalam laptop untuk mengecasnya. Baik, faham situ? Baik, seterusnya kita sambung lagi, iaitu tenaga kimia. Tenaga kimia ini adalah tenaga yang tersimpan dalam bahan seperti makanan, bahan api fosil, biogesim ataupun bateri. Jadi apa saja yang menggunakan bahan kimia, itu adalah tenaga. Bahan kimia ini bahan yang diperolehi dari mana-mana bahan kimia. Okey, tengok yang ni. Makanan ini juga dapat menghasilkan tenaga. Kalau awak tak makan, awak tak ada tenaga. Jadi mesti kena makan, sebab makanan adalah bahan ataupun tenaga. Okay, tenaga yang disimpan dalam makanan ini akan dapat hasilkan tenaga untuk awak berjalan, berlari. Okay, sebab itulah bila puasa awak tak larat, nak lari tak larat, sebab awak tak ada tenaga.
makanan, tak cukup. Baik, seterusnya seperti contoh yang ini, bateri. Okey. Dalam bateri ini ada bahan kimia untuk menghasilkan tenaga. Bahan kimianya adalah, kita tengok sini apa bahan yang kimia yang terdapat dalam bateri ini adalah alkali. Okey, alkali bateri. Jadi alkali yang berada di dalam bateri ini akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Baik, kita sambung pula dengan tenaga kinetik. Tenaga kinetik adalah tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Apa saja objek yang bergerak adalah mempunyai tenaga kinetik. Sebagai contoh ini, lampu ini bergerak. Lampu ini mempunyai tenaga kinetik. Okey. Kereta ini ada mempunyai tenaga kinetik juga. Okey. Bila kereta ini bergerak, kereta ini menghasilkan tenaga kinetik. Jadi kalau kereta awak bergerak pun, kereta awak akan menghasilkan tenaga kinetik. Apa sahaja yang bergerak adalah tenaga kinetik. Seterusnya, tenaga keupayaan. Tenaga yang tersimpan dalam objek yang berada pada sesuatu ketinggian, diregangkan atau dimampatkan. Sebagai contoh, mainan ini berada di tempat yang tinggi. Jadi keupayaan dia untuk jatuh oleh tarikan graviti. Jadi disebut tenaga keupayaan. Sama juga dengan getah pada goggle ini. Getah ini boleh diregangkan. Tengok. Regang dan dia kembali kepada bentuk asal. Kita regang, tarik, kembali pada bentuk asal juga. Okay. Contoh sini. Okay. Tarik dan dia kembali kepada bentuk asal. Ini adalah tenaga keupayaan juga. Dan yang dimampatkan. Mainan ni contohnya, dimampatkan. Bila dimampatkan, dia kembali pada bentuk asal. Ini juga disebut sebagai tenaga keupayaan. Baik, seterusnya yang terakhir iaitu tenaga nuklear. Tenaga nuklear ialah tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear seperti uranium. Uranium ini adalah bahan radioaktif yang digali daripada perut bumi. Bahan radioaktif ini akan digunakan untuk menghasilkan tenaga nuklear. Baik kelas, sebagai tugasan awak kali ini, awak perlu buat nota dalam muka surat 126 dan 127. Buat nota seperti biasa dan salin semua bentuk tenaga yang ada kat sini, serta lakarkan dengan ringkas lukisan-lukisan yang ada di dalam ni. Dan seterusnya, awak nanti ambil modul pembelajaran PDPR 2.0 yang ada di dalam box tu di sekolah, dan buat muka surat 1 dan 2 sahaja dulu. Muka surat 1 dan 2 sahaja. Jadi setakat ini itu sahaja tugasan awak untuk kali ini. Kita jumpa lagi di pembelajaran kita yang seterusnya.